قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم سلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم عافنا في شهر رمضان. اللهم سلمنا في شهر رمضان. اللهم اغفر لنا warhamna wa tub alaina ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, makasih tuan musim majlis Al-Fadil Ustaz Hambali, seterusnya pimpinan saf utama Masjid Jami'ul Badawi, Kepala Batas yang saya kasihi dan saya hormati, sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jugalah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia menjadi sebab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke petang ini. Disuruh perbanyak oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب. Tuan-tuan saudara hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah sampai ke saat ini kita sudah pun diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam bulan Ramadan. Dah pun habis satu minggu. Hari ini dah masuk hari yang ke-8 pada pagi, pada tengah hari ini. Kata ulama, seawal-awal kita masuk Ramadan adalah perlu untuk kita mensyukuri nikmat Ramadan itu. Kerana sesungguhnya kita dapat masuk dalam bulan Ramadan dikarenakan rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala. Hanya kerana rahmat Allah lah kita dapat masuk bulan Ramadan. Ada kawan kita, saudara kita, ahli waris kita, keluarga kita yang mungkin sujud rukuknya lebih banyak daripada kita, bacaan Qurannya berhelai-helai lebih daripada kita, sedekahnya berkali ganda banyak daripada kita, tapi hidup mereka hanya diizinkan sampai bulan Syaban yang lalu. Ada di kalangan mereka hanya sampai bulan Rejab yang lalu. Tapi kita manusia yang penuh dengan maksiat, banyak buat dosa, tak minta ampun lagi pun setiap dosa tu. Lawan cakap mak ayah, berburuk sangka dengan jiran, tak puas hati dengan rakan sekerja. Allah masih lagi memberikan izin untuk kita berada dalam bulan Ramadan. Kerana itu bersyukurlah, kerana Ramadan ini masih lagi Allah Ta'ala berikan peluang dan ruang untuk kita menghirup nafasnya, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengutip tiap-tiap mutara kebajikan dan kebaikan yang Allah Ta'ala laburkan untuk kita turut sama berusaha berlumba mendapatkannya satu demi satu. Kerana itu setiap hari Ramadan yang berlalu, untuk kita mengulanginya takkan boleh mampu walaupun kita bayar dengan seumur hidup perjalanan hidup kita. 7 Ramadan yang telah berlalu kemarin nak kita ganti dengan 7 Ramadan yang lain takkan mungkin, tuan-tuan.
Maka berlalulah pergi setiap hari Ramadan itu dengan kosongnya, dengan lengangnya, dengan tidak ada apa-apa pengisiannya. Karena itu sebelum masuk Ramadan, ulama bertegas supaya kita memenuhkan segala ilmu faham nak menyambut tetamu yang bernama Ramadan ni. Sebab nak treat dia, nak layan dia, nak serve dia perlu kepada ilmu pengetahuan. Dia tak boleh kita orang kata touch and go, dia main lepas tu dia belah lagu tu je tak. Dia kena ada satu seni dalam menerima ketibaan ataupun menerima datangnya tetamu Ramadan ini. Kerana kata ulama dalam sekian banyaknya pengertian tentang Ramadan kita kena kenal sifat dia dulu. Ramadan daripada kalimah Ramadan iaitu panas, membahang, membakar. Sebab tu sebelum Ramadan ada bulan Sya'ban. Sya'ban ni di zaman Arab Jahiliyah, orang Arab Quraisy mereka akan keluar secara bersya'ban, duduk dalam keadaan keluar daripada kota Mekah dalam kumpulan-kumpulan kecil. Kumpulan-kumpulan kecil itulah nama dia Sya'ban. Syu'ab kumpulan, tapi kalau ada ban alif nun dekat belakang, Sya'ban maksud dia kumpulan-kumpulan yang banyak dan kecil-kecil. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari sumber air, untuk mendapatkan air. Ini dikhanakan oleh berlakunya, panjang pula cerita tu, sirah. Kalau kita tengok Mekah pernah melalui satu zaman pemerintahan pentadbiran, perebutan kuasa berlaku antara puak Jurhum dan Khuza'ah. Dan bila mana puak Jurhum yang duk takbir Mekah ni tadi dah digulingkan dan dijatuhkan secara paksa, maka salah satu tindakan yang dibuat oleh mereka, dalam riwayat Ibnu Hisham disebutkan, mereka telah mengambus ataupun menimbuskan telaga Zamzam yang hanya dijumpai semula ratusan tahun, iaitu di zaman Sayyid bapa kepada Abdullah, iaitu Tok Wan Nabi. Nama sebenar dia Syaibah bin Amr, ataupun lebih dikenali dengan panggilan Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim pun bukan nama sebenar, Abdul Muttalib pun bukan nama sebenar. Nama sebenar bagi Hashim dalam satu riwayat sebut Amr. Dipanggil dengan Hashim kerana dia melakukan bid'ah. Bid'ah ni pembaharuan, sebab keturunan Abdul Manaf adalah orang yang memegang satu majlis di kalangan orang yang buat haji, iaitu siqayah dan juga rifadah, iaitu menyediakan makan dan minum. Makannya berupa roti, minumannya adalah air. Hashim dia jadi kepala masa tu, apa dia buat? Dia buat satu pembaharuan, iaitu Hashamath Tharid. Dia meronyok, bahasa kita meronyok, memecah-mecahkan. Okey, dia pecahkan roti campur dengan air, dia buat bubur roti. Perbuatan dia tu dinamakan dengan Hashamath Tharid, dan orang yang buat Hasham, maksudnya nama dia Hashim atas wazan fa'il. Orang yang buat tu Hashim, maka lekat nama dia Hashim. Anak dia pula adalah Syaibah. Isteri kepada Hashim pada masa tu adalah Salma An-Nadwi, Salma An-Najari Al-Khazrajiyah, orang Madinah. Panjanglah. Lepas daripada dia jumpa, dia nama Syaibah sebab masa lahir ada uban dekat atas kepala. Kalau tuan-tuan biasa tengok Jalaluddin Hasan dulu, dia ada uban kat belakang tu kan. Uban yang keluar tiba-tiba tu, ataupun yang waktu muda dah ada uban, yang tu namanya Syaibah, dan dia dipanggil dengan Syaibah. Dan bila sebut berkenaan dengan tak adanya sumber air di Mekah dikarenakan penimbusan telah berlaku di zaman Jurhum sebelum datangnya Abdul Muttalib, sebelum adanya Abdul Muttalib, maka kebiasaan orang Arab di Mekah waktu bulan Sya'ban mereka akan keluar cari sumber air, nak support air dalam bulan yang depan tu, bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang cukup panas. Tambah pula ada alif nun dekat belakang, Ramadan ada alif nun. Dia punya sifat dia menjadi yang amat-amat, yang menjadi terlampau, dia berubah menjadi superlatif. Kalau kita sebut ghafara, keampunan. Kalau ghufran, yang mendapat banyak keampunan. Farah maksud dia gembira, terlalu gembira, amat banyak gembira, farhan. Yang tu bezanya. Sebab tu bila Ramadan panas, Ramadan amat panas, yang amat-amat sangat. Jadi bila sebut kata Ramadan, kita kenal pasti situasi dan juga karakter Ramadan tu. Ramadan panas. Bila sebut kata panas, ya panas, semua panas. Cuacanya panas, hatinya panas, pandangnya panas, telinganya panas, lidahnya panas, perkataannya panas, tulisannya panas. Bila kita tahu kata benda tu panas, maka datanglah as-siyam. Apa maksud as-siyam? Tahan. Tahan. Dalam Al-Quran dikeluarkan, difirmankan Allah SWT dalam banyak
karakter perkataan as-siyam. Ada juga dipanggil dengan as-saum ataupun kalimah yasumu, dan yang paling popular yang kita dah selalu dengar dalam bulan Ramadan adalah as-siyam. Bila sebut saum, mungkin kita akan jumpa dalam surah Maryam, kisah berkenaan dengan perintah Allah ke atas Siti Maryam supaya tahan bicara, jangan berkata. Itu kaedah yang disebutkan tentang saum. Saum maksudnya tahan asalnya. Tapi kalau kita tengok hari ini dalam kita punya tafsir, tuan-tuan buka bila tafsir apa pun, dia akan sebut siyam itu maksudnya puasa. Puasa bukan bahasa Melayu, puasa daripada bahasa Sanskrit, daripada dua perkataan opo wasa. Opo wasa. Opo maksudnya mendekatkan diri, wasa maksudnya yang maha kuasa. Gabung dua-dua jadi opo wasa. Yang saum, ya, daripada segi bahasa maksudnya memang tahan diri. Kenapa digunakan perkataan puasa? Sebab target Ramadan ni memang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimah tattaqun itu yang menjadi prospek utama. Kenapa perlu untuk kita mendekatkan diri pada Allah? Kerana kalimah taqwa. Bila sebut kata taqwa dalam dalil yang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala firmankan inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang bezakan kamu, yang letakkan kamu duduk dalam podium-podium tertentu, ranking-ranking tertentu, kedudukan-kedudukan tertentu adalah takwa yang ada dengan diri kamu. Dan orang yang ada takwa, kedudukan dia adalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita perlu untuk mencapai nilai tattaqun. Kemudian Ramadan ini kata ulama umpama jam'iyatul Ramadan, seperti universiti. Yang mana universiti ini ada fakulti-fakulti yang disediakan dalam universiti tersebut. Ramadan punya banyak fakulti, antaranya fakulti iftar, antaranya fakulti sahur, Al-Quran, tadarus, puasa dan sebagainya. Cuma kata ulama, fakulti teras dalam jam'iyatul Ramadan, fakulti teras dalam universiti Ramadan adalah 3. Yang pertama as-siyam, yang keduanya al-qiyam, yang ketiganya Al-Quran. Bila sebut kata as-siyam, kita kena tahan diri kita. Berapa lama? 24 jam. Tak mana 24 jam? Seluruh panca indera kena tahan dalam bulan Ramadan 24 jam. Melainkan perut cuma, kalau Malaysia kita standard daripada zaman Tok Nek kita 13 jam 40 minit kurang lebih. Pasal kita duduk di garisan tengah khatulistiwa, maka pengorbitan matahari itu tadi tidak berlaku perubahan yang ketara, dan kita memang masih 13 jam 40 minit kurang lebih lah. Kadang-kadang ada tambahan sedikit. Tahun ni paling lama di Norway. Norway paling lama tahun ni. Mereka puasa 17 jam 30 minit. Orang Pelabatan kalau ada orang ajak pergi buka puasa di Norway, abang kat dia no way. I don't want it. Memang tak pergi ya bang. Ingat kalau kita pergi pepak kurma kelingan kotak apa. Yang tu okey lagi. 5 tahun dulu, 2 years before COVID, 2 years BC, mereka puasa 21 jam 30 minit. Sehari ada 24 jam. Mereka puasa 21 jam 30 minit. Buka puasa, solat maghrib, solat isyak, tarawih, makan sahur, subuh dalam masa 2 jam 30 minit. 5 tahun lepas. Bahkan beberapa tahun lepas mereka kena ikut waktu Mekah Madinah, seperti yang dimaklumkan oleh sahabat kita yang berada di kawasan itu, bukan dalam negara tu tapi dekat dengan situ. Mereka ikut waktu Madinah sebab mereka tak ada malam. Yang duk viral isu berkenaan dengan midnight sun. Bila berlakunya pengorbitan itu, dia akan main satu masa negara di sebelah hemisfera utara ni, dia akan mengalami satu fenomena siang sepanjang hari. Midnight sun maksud dah 12 tengah malam, matahari dah atas bala. 12 tengah malam, matahari dah atas bala. Ingat tak buat gitu, ketupat pakai tak buat gitu bulan tu. Sok ke mana apa ke mana, dia kata. Muka sebab kongkiak seorang. Dia kata 24 jam puasa tak boleh makan Ustaz. Dah, dia ada kaedah dah. Dia pun ikut waktu Mekah Madinah. Tahun ni paling cepat adalah di Paraguay dan Uruguay. Negara di sebelah Amerika Selatan, Amerika Latin tu, mereka puasa dalam 10 jam ke 11 jam. 10 jam 11 jam. Paling cepat adalah Uruguay lah, dekat-dekat dengan 11 jam. Dan baru ni di Tasikmalaya saya beritahu lagu tu, dia tanya Ustaz, Paraguay Uruguay ya? Paraguay Uruguay. Lah yui tak ada. Lah yui saya lugok kan. Nak buka puasa awal ke apa? So bila sebut kata orang yang masuk dalam fakulti siam, dia tak risau puasa lama mana. Sebab dia tahu dah
Puasa tu tadi antara urusan dia dengan Allah. Sebab tu Allah Ta'ala mulakan kalimah siyam itu panggilan untuk orang yang beriman. Orang beriman ni, ulama sebut simple. Iman adalah yakin walaupun tak nampak. Yakin dengan nampak itu ilmu. Yakin walau tak nampak itu iman. Itu beza lah. Kalau satu orang tu dah yakin kepada Allah, Allah suruh apa pun dia tak ada masalah. Sebab dia nampak dah kebaikan, ganjaran pasti baik daripada Allah. Yang ni yang kita duk sebut dalam solat kita, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta, ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus. Jalan lurus ni jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang mana kalau kami duk jalan tu, Engkau ya Allah hantar pilah apa pun, semua kami anggap sebagai nikmat. Nak sampai maqam tu, susah. Sebab kita ni ada nafsu. Dia ada gejolak dia ada gelegak dia. Kadang-kadang buih tu kuat menempa di hati-hati kita, perut-perut kita, maka kita rasa macam hari ni kena buat kurang sikit lah. Esok rasa macam lebih sikit, maka kita akan tingkatkan amal kita. Kemudian kita rasa macam dah slow sikit, kita akan turun, kita akan usaha untuk buat benda tu sesuai dengan nafsu. Padahal tidak. Orang yang beriman, dia akan buat ikut apa yang Allah Ta'ala letak. Sebab tu seawal-awal Ramadan tahun kedua Hijriah, Nabi SAW duduk dalam satu perintah, berada dalam kancah perang, medan pertempuran berlaku. Perang Badar Al-Kubra berlaku pada tahun pertama umat Islam diwajibkan berpuasa. Dalam sekian banyaknya hadis tentang perang Badar, amat sedikit kisah ataupun riwayat-riwayat menceritakan tentang waktu berbuka dan bersahur. Semuanya lebih kepada peperangan. Dan pada asalnya kalau ikut dalam kitab Rahi Al-Makhtum daripada Syekh Safir Rahman Mubarak Furi, perang Badar Al-Kubra bukanlah bererti khutuat. Dia bukannya satu perang yang memang ditarget nak jadi perang tak. Dia lebih kepada bukan perang. Awal-awal itu bukan perang, tetapi berlaku benda yang lain dalam makarullah, yang berada dalam perancangan Allah, kemudian baru jadi peperangan. Sebab tu bila sebut kata benda ni, zaman Nabi boleh perang. Dan kita pula bila mana ambil konsep tu, kita tak ada lah pergi perang mana-mana pun, tapi perang yang paling berat kata Nabi, jihad melawan hawa nafsu. Bukan tergawan nafsu, jihad melawan hawa dingin pun belum tentu kita kan. Duduk dalam keadaan kita pada hari ni nak tahan diri pada asyam, satu benda yang amat-amat menyukarkan. Bahkan di kalangan masyarakat umat, sejak daripada dulu kita belajar hikmah puasa pada sekolah rendah. Salah satu hikmah puasa dia akan kata apa? Hikmah puasa adalah untuk merasai kesusahan orang miskin. Pernah dengar benda ni? Anak-anak tanya dekat pak kan, dekat kita lah, ayah pasal apa kena puasa? Kita nak merasai kesusahan orang miskin. Wahai anak aku. Anak dia kata betul, pukul 10 pagi menerap atas simen lah. Perut bagi kena atas simen supaya sejuk perut kan. Pukul 4 tu muka dah sopa macam pok ke lah setengah. Tak larat dah duk tunggu. Dia duk cakap tikap engkuang nak buka puasa. Dan dia kata betul ya, orang susah, orang miskin mereka tak makan rasa macam ni noh. Dia teruk orang susah, orang miskin. Jadi kita puasa, kita mau solidariti bersama dengan orang susah. So kalau kita nak kata dekat orang susah ni macam mana mereka ni tak boleh buat kerja dikarenakan lapak, kita biasa lapak, kita tahu macam mana rasa orang lapak, so kita boleh tackle benda tu. Okey, baik, memang mantap. Cuma isunya, kenapa waktu berpuasa seperti orang miskin, waktu berbuka seperti Firaun? Ini persoalan dia. Tahun 2017 dicatatkan satu hari di bulan Ramadan, kutipan daripada seluruh hotel di Malaysia mencatatkan 7 tan makanan disiarkan. 7 tan bukan benda sikit bang, 7,000 kilo. Kita buat benang baru ni baru 6,800. Tu pun puas cari pilih padi benih 297 ke 219. Tu pun dapat 6,800 lah. Ni 7 tan dibuang begitu sahaja. Masa tu kalau tuan-tuan perasan 2015, 2016, 2017 galaknya masyarakat gila dengan buffet. Buffet Ramadan sana, buffet Ramadan sini, dia tulis semua all you can eat. Kita masuk nak kokak tiang tu, dia tak boleh. Tadi yang tulis semua boleh makan. Tiang dia tak boleh. Ni. Dan akhirnya kata ulama, sebahagian kita jumpa ada artikel yang ditulis, dia sebut dah siap-siap, nantikan balasan daripada Allah. Masa ni tahun 2017. Dia kata nantikan balasan daripada Allah asbab daripada kamu mensia-siakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Wallahi 2-3 tahun lepas pada tu datang pandemik. Kemudian kita tanya apa siapa, ya Allah turunkan benda ni, ya Allah kami tak tahu. Tak tahu, cermat sikit. Bulan Ramadan pula tu dia buat. Sebab tu tuan-tuan, nasihat saya untuk asyam, tahan diri.
Cuba tahan dengan matanya, dengan nafsunya ketika kita nak membeli juadah dan sebagainya. Bazar itu bagus, bazir itu hangus. Kita duduk dalam keadaan nak pergi ke bazar Ramadan, baru-baru ni ramai orang kata tak apa Ustaz, saya pergi bazar Ramadan pun tak pergi banyak kedai, pergi 2 kedai. Pasal masuk kedai ketiga duit habis. Barang mahal kan. Sebab tu kalau kata hari kita masuk dalam siam, tahan diri tu tuan, tahan. Lidah juga kena cakap dengan gunakan perkataan yang baik. Islam, orang iman boleh bercakap, boleh marah. Tak boleh kita nak kata orang Islam tak marah langsung. Orang Islam boleh marah, orang iman boleh marah, tapi dia pilih perkataan untuk marah. Dia pilih waktu untuk marah, dia pilih suasana untuk marah. Cara untuk dia marah tu dan nak tegur tu dia fikir. Teguran dia membina. Teguran orang iman kepada orang yang beriman, teguran yang membina, bukan teguran yang membinasa. Orang Islam itu bila dia menyanggahnya tidak mendabik dada. Orang menyampah manfaat tak ada. Bila disebut satu benda, benda tu bukan preaching hard, tetapi reaching hard. Dia bukan nak cakap dengan kuat, tetapi dia nak duduk dalam keadaan hati orang yang dia cakap tu diubat. Orang Islam yang duduk dalam keadaan beriman, perkataannya bukan saling menyalahkan, tapi saling menyayangkan. Orang Islam yang duduk dalam keadaan beriman, dia tahan diri dia daripada menjadi sang pemukul, menjadi orang yang merangkul. Orang Islam yang betul-betul beriman dalam bulan Ramadan, perkataannya adalah bersifat cinta, bukan bersifat celah. Dalam hidup kita pada hari ini, benda ni hilang tuan-tuan. Hilang. Umat Islam duduk dalam keadaan bercakaran, duduk dalam keadaan bertembungan. Setiap ada titik-titik pertembungan, titik itulah yang akan dilumat hadamkan sampai berantakan hubungan kita. Kita tahu antara satu jalan yang akan mendekatkan kita kepada syurga Allah adalah orang yang memautkan silaturahim. Tetapi berapa ramai kita yang memautkan silaturahim? Boleh faham tak? Memautkan macam tu, dia menghubung. Satu lagi memautkan, mematikan silaturahim. Hari ini kita duduk dalam situasi yang masya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala genggam benar, bekukan rasa kasih sayang tu. Tuan-tuan tahu, Islam dulu di zaman Nabi SAW, Nabi berdiri 1400 tahun lepas untuk menyatu padukan semua umat dengan nilai kasih sayang. Tapi siapa kita hari ini keluar dalam masyarakat mencerai-beraikan semua umat. Tengok muka kita boleh tahu dah, dia ni neraka. Kita jumpa orang ni, dia ni sesat, dia ni bid'ah. Senangnya. Nabi dulu punya usaha dengan sesungguh usaha nak mensyurgakan semua orang. Kita pula zamanlah dengan mudah menerakakan semua orang. Tiba-tiba kita kata kita umat Nabi, kita ikut siapa ni? Yang bawa orang ke neraka, syaitan. Yang ajak manusia ke syurga, Nabi. Nabi mana yang sombong duk kata ke orang? Tak ada. Nabi kita tak sombong. Tak tahu Nabi orang yang lain kita tak tahu, tapi Nabi kita, Nabi tak sombong. Sifatnya adalah mensyurgakan semua orang. Dia tengok muka, dia nak orang tu masuk syurga. Nabi sedih bila ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Bahkan diletakkan tahun kesedihan Nabi, salah satunya asbab pak saudara Nabi Abu Talib bin Abdul Muttalib tidak mengucapkan 2 kalimah syahadah. Ada orang kata Nabi tak dakwah ke dekat dia, cermat sikit belum, cermat sikit. Sampai dalam satu riwayat Nabi pernah tidur di rumah Abu Talib dalam keadaan berbaring, Nabi tutup mata dan Nabi sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abu Talib ada depan Nabi. Nabi baring, Nabi tutup mata, mulut Nabi duk sebut kalimah syahadah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abu Talib gerak Nabi SAW, Muhammad SAW, Muhammad SAW. Bangun. Nabi pun bangun. Ya pak saudaraku. Ya? Pasal apa? Kejutkan aku. Maka Abu Talib kata, tadi masa hang tidur hang ada sebut satu benda. Hang duk sebut benda tu. Benda apa aku sebut? Nabi buat lagu tu, mantiknya, triknya untuk pak menekan Nabi ni ucap kalimah tu je. La ilaha illallah. Dan Nabi tanya dekat Abu Talib, sebut apa yang aku sebut? Tolong sebut. Adalah hang ada sebut benda tu. Tak apalah hang tidur balik. Macam tu. Sebab tu Allah Ta'ala tegur Nabi SAW dengan mengatakan, Yahdi man yasha. Yang bagi hidayah ni siapa? Allah. Bukan kerja kita. Kerja kita cuma ajak orang. Orang mau tak mau itu terpulang. Bukan kerja buat kita. Sebab tu as-siyam adalah benteng untuk kita usahakan benda ni supaya kita boleh jadi umat yang lebih baik daripada kemarin. Tak perlu untuk kita compare kita dengan orang lain. Aku lebih baik pada dia, aku lebih baik pada mereka. Tidak. Aku lebih baik pada diri aku yang kemarin. Yang tu pun dah menjadi satu kebaikan yang tertinggi dalam pandangan Allah SWT. Yang kedua, fakulti al-qiyam. Diri untuk solat. Kalau boleh, perbanyakkan. Solat yang pertama, solat fardu, usaha untuk jemaah awal waktu. Kalau boleh sentiasa kita berada di dalam jemaah.
Kemudian yang kedua, usaha tumpu untuk mempertingkatkan amalan-amalan solat-solat sunat yang kita boleh buat, qabliyah, ba'diyah, rawatib, solat-solat yang kita rasa boleh bangun untuk tahajud dan sebagainya. Dan of course, spotlight tumpuan kita dalam bulan Ramadan adalah tarawih. Ada yang buat tarawih 23 rakaat 4 minit yang baru. Rekod baru dicatatkan. Shoemaker ingat tak dan cukup misai sebelah habis dah tarawih. Baru duk pedor jilat sensor tu habis dah. Soft ni. Ya Latif ya Latif lah kan. Ada yang dulu kita dapat 23 rakaat 7 minit. Yang tu hak tu pun kita dah penat lah. Yang ni 4 minit 23 rakaat. Ingat telom lantai masjid. Mereka ni duk tiba dengan day kan. Tapi apa pun saya nak beritahu kat tuan-tuan, bicara berkenaan dengan salat tarawih, perlu untuk kita ingat cari jalan untuk buat juga setiap malam. Jangan tinggal. Orang nak buat laju mana ke, belah dinding rumah pak mentua ke, ikut suka mereka lah. Janji kita jangan pernah tinggal solat-solat tarawih. Pasal tak ada dalam bulan lain. Tak ada dalam bulan lain. Dan jangan lupa pula lepas kita habis tarawih, kita tutup dengan witir. Dan lebih baik kalau kita mai ke masjid, kita witir dengan imam. Bila sebut kata witir dengan imam, esok pagi pula solat subuh kita mai pula solat Jumaat, kita dapat pahala qiyam penuh. Dan sebab tu pentingnya untuk kita usaha untuk solat berjemaah, solat sunat dan sebagainya, kerana kebaikan yang disediakan bulan Ramadan. Kata Imam Nakhai, naqalnya itu disebutkan dalam kitab Latif Ma'arif, kata Imam Nakhai, 1 rakaat di bulan Ramadan, solat 1 rakaat bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 rakaat di bulan lain. Dan kita dapat kebaikan tu. Allah Ta'ala ihtiram, Allah Ta'ala berikan kasih sayangnya kepada kita, Allah Ta'ala ikram, Allah Ta'ala memuliakan kita duduk dalam bulan Ramadan ni. Maka kita jangan lupa untuk buat solat sunat yang ada selagi mana kita mampu. Ada dulu berkelih lah, dulu 8.20 kan, 8.20 sampai orang pesan, Ustaz tazkirah, ya tazkirah, satgi bagi tahu dekat geng 8 jangan keluar, so mereka tunggu sama geng 20. Tanya pasal apa? Semalam mereka keluar, mereka tiba mentabak habis, tinggal bawang dengan cukur tu lah. Hak keluar geng 20, geng pencin bah kan. Dia kata lah ni sampel kuih raya baru kot, pepak lah maklum tu. Sampai lunyai, ni bawang rasa macam bawang, memang bawang lah. Mutabak mereka ambil dah. Kan? Double park issue, parking. Sampai ada masjid buat, ni parking G8, ni parking G20. Kita duk fikir mesyuarat ASEAN ke apa kan? Dia tak G8 ni, geng 8. Siapa yang solat tarawih lepas rakaat, parking sini. Terus duk gatai, pi parking dekat sebelah telinga tu imam. Satgi duk hingat pula, buat perhatian pada plate PGA 1632, sila ubah kenderaan anda sebab geng 8 buta pun nak balik awal. Dia abang tu kan. Satu masjid di Penang, masjid di Penang ada satu. Masjid ni memang cepat. Daripada saya mengaji dulu sampailah ke luar ni memang terkenal dengan kecepatan dia. Tapi taklah secepat burung. Dia cepat. 9 malam kalau start solat apa nama tarawih, mereka akan boleh settle pukul 9.40 macam tu. Sekali dengan witir. Boleh jumpa dah Ya Latif kat itu. Nak pi masjid tu nak sembahyang, tak boleh naik kereta. Naik kereta pakai tak sembahyang. Pasal nak parking susah. Boleh naik motor cantik dah. Kalau naik motor pi masjid tu boleh parking tayar depan saja pun dah boleh parking kan tau. Pilah masuk sembahyang. Tapi kalau tuan-tuan masuk, ingat solat dia pun laju. Dia baca kira satu maqam, suratul Fatihah tu satu maqam senapai. Ingat dia jenis makan kuih acara tu biji terus telan lah. Dia tak pepak kan. Dia cerita kuih acara tu tengah hari pula. Baik. Tapi pelik dia, walaupun semayang tarawih habis 9.40 20 rakaat, tuan-tuan tahu geng 8 time 8 rakaat balik betul tak? Ni masalah kan. Geng 8 ni hang buat pi lah 20 rakaat 4 minit pun, hang buat pi lah 20 rakaat 7 minit pun, hang buat pi lah rakaat 20 rakaat 30 minit pun, tapi main 8 rakaat dia nak cungit, dia cungit tak? Hang tu saduk kata apa? Dia memang naik atas day tu 888. Sama naik dengan teh wangi rose tu. Kan? Cak 888 dapat cawan free tu. Memang tak boleh nak kata apa dah. Hang kata pilih apa pun aku akan keluar 8. Okey silakan, tak ada masalah. 8 ke 20 ke silakan. Tapi jangan duduk dalam keadaan buat 8 hampa ikut siapa 20. Nabi mana sombong duk petikai orang buat 20 tu. Dan kita pula buat 20 duk kata hampa ni apa buat 8. Nabi mana ajak macam tu? Nabi ajak kasih sayang tuan-tuan, kasih sayang. Sampai kita ada satu hamba Allah dia tanya kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali, "Wahai Syekh, ada seorang hamba Allah ni, aku duk beritahu dekat dia suruh pi solat. Apa hukum dia? Pasal aku duk ajak dia tak pi." Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, nombor 1, hang kena ajak dia solat. Nombor 2, hang kena pimpin tangan dia pi masjid untuk solat. Nombor 3, hang jangan pernah tinggal dia solat seorang-seorang. Sampai tahu tu. Kita hari ni tak. Kita hari ni tunjuk kita boleh tahu dah dia ni adalah orang yang tak baik sebab dia tak mau solat, Padahal dia tak tahu, dia malu, dia segan untuk main.
Kadang-kadang masjid pula menjadi cabaran juga. Orang yang baru pertama kali mai, kita geng-geng ahli jemaah ke usia atas bawah. Siapa scan Mai Sejahtera? Dia ni bukan tak pernah mai. No, ayat. Dia ni mimpi pun malam Lailatul Qadar yang hamai hari ni kan. Dia tanya macam-macam, tuan-tuan. Kadang-kadang titik hidayah tu muncul dalam waktu yang kita tak terduga. Kadang-kadang umur 40, 50 barang mungkin, 60 tahun. Bahkan ada ulama yang start mengaji usia lepas 50 tahun. Sampai tua tu. So kita bila ada orang yang macam ni, kita kena raikan dengan normal lah. Jangan kita raih dengan merepek pula. Nampak dia tu main, diumumkan ketibaan sekian-sekian, sekian-sekian. Yang pertama kali menjejakkan kaki ke masjid sejak tahun 76. Tu dia. Punya lama kawan tu tak main, hampir buat sambutan, buat pengumuman satu kampung semua. Buat relax bang, buat relax. Dia main okey. Dia pakai macam mana? Dia pergi dulu, janji dia main sudahlah. Dia overdose ke, dia second dose ke, dia first dose ke, dia booster, punya pasal janji dia main dulu. Sebab nilai masjid adalah kedekatan yang mudah untuk orang-orang manusia ni dapat dengan Allah. Sebab tu dalam masjid dia ada satu benda nama dia amna, keamanan. Dan kalau orang tu main masjid dia tak beroleh aman, yang salah bukan masjid, kita yang mengawal selia masjid. Dan kita pula yang baru nak dekat masjid juga kena belajar. Jangan kita duk target orang akan sambut kita, meraihkan kita macam mu'alaf masuk Islam. Mu'alaf biarlah, orang akan layan gila-gila lah. Hang bukan mu'alaf ni, mu malas kan. Dah berapa puluh tahun dah baru main. So bila kita main ada orang tegur, mau relax. Jangan duk simpan taram, dendam, apa geram dekat kawan tu. Jangan kita sampai jadi lagu tu. Dan kita bila masuk ke masjid, kita duduk dalam keadaan ingat ketujuan kita adalah untuk mendekatkan kepada Allah. Dan yang terakhir adalah Al-Quran, fakulti yang selalu disanding-gandingkan dengan Ramadan. Mana tidaknya Al-Quranul Karim, Ramadan Karim. Pernah tengok? Bila sebut kata Ramadan Karim, ucapan yang disebutkan bila mana kita berjumpa dengan mana-mana orang, Ramadan Karim, orang jawab balik kat kita, Allahu Akram. Yang bagi mulia Ramadan tu bukan siapa-siapa, Allah. Allah yang memuliakan. Dan kita kena ingat, Quran dengan Ramadan sanding ganding yang paling padu. Kerana itu diturunkan surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ada di bulan Ramadan. Setiap benda yang disentuh Al-Quran, yang menyentuh Al-Quran, punya nilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu namanya Karim. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada perintah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang membawa wahyu turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril diangkat menjadi ketua kepada sekalian malaikat. Betul? Malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menjadi ketua kepada semua Nabi, Imam al-Mursalin, Imam al-Muttaqin. Dan Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur, menjadi ketua kepada segala bulan. Semua yang bersentuhan itu menjadi ketua, menjadi raja. Dan Al-Quran pula disampaikan kepada para sahabat, sampai ke zaman salafus salih, sampai kepada kita. Umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khairu ummah, ketua kepada segala umat. Sampai ada nabi yang nak jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Al-Quran imbalan kepada kebaikan Al-Quran, sampai Nabi sebutkan satu huruf 10 ganjaran. Yang lancar baca sangkut-sangkut 20 ganjaran. Bila kita baca alif 10, lam 10, mim 10. Kalkulator paling ringan di bulan Ramadan, satu huruf bersamaan dengan 100. Satu huruf 10 ganjaran kali dengan 10 dapat 100 satu huruf. Ada orang dia baca takkan kepala batas baca 3 huruf kan. Hari ni kita buat tadarus untuk 300 pahala. Alif lam mim habis balik. Dah paling kurang 3-4 muka. Sebab tu Imam An-Nawawi, Imam Jalaluddin As-Suyuti dia sebut dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, orang Islam satu hari kena baca satu juzuk paling kurang. Satu juzuk mushaf yang ada lah ni 10 line, 20 halaman. Satu juzuk. Supaya habis Ramadan 30 hari dapat 30 juzuk. Satu juz sehari. Cukup 30 hari 30 juz. Kita satu hari 8 juz. Juz oren, juz carrot, macam-macam juz. Ustaz nak juz apa? Tanya kita pula. Kita tahu 30 juz, dia tak ada sampai 42 juz. No. Baca Quran mana kan? Baik. Kalau boleh satu hari satu juzuk, macam mana nak buat? Simple. Masuk maghrib baca 2 line. 4 muka. Habis isyak ambil masa ataupun sehari lepas tarawih kita buat 2 line. 4 muka.
Sekali lepas subuh buat 2 line. Lepas zuhur buat 2 line, lepas asar buat 2 line. Habis satu hari tu kita dapat 1 juzuk, 10 line. Kalau tak boleh berat Ustaz. Kerja saya berat, kerja saya susah, kerja saya amat sibuk. Saya wartawan dunia orang punya geng. Saya nak kena update WhatsApp tu, nak kena jadi admin group, macam-macam kerja. Tak dan nak baca Quran banyak-banyak. Buat setengah juzuk. Setengah juzuk 5 line, 10 muka. Tak boleh 10 muka, paling kurang buat 1 line depan belakang. 1 line tak boleh juga. Baca Quran dalam keadaan surah yang paling pendek dalam Quran. Sebab Quran diturunkan 114 surah. Dalam 114 surah ada surah yang paling pendek. Ada surah-surah yang pendek. Surah yang paling pendek ada berapa ayat? 3 ayat. Jadi kata ulama, kalau gamak muka meluat sangat ataupun cemui sangat nak baca, paling kurang sehari baca 3 ayat. Why? Sebab ada ayat dalam Quran, surah yang diturunkan 3 ayat. Dan daripada 3 ayat, surah-surah yang turun padanya 3 ayat, surah-surah yang 3 ayat, surah-surah yang 3 ayat ni yang paling pendek adalah Inna A'tayna Kal Kausar. Surah idaman para ayah masa menjawab jawatan imam interim 2 tahun lepas. Kan? Inna anzalna apa ya, tapi tak keluar. Di Inna A'tayna juga, Inna A'tayna juga. Di Inna anzalna tak mai. Tak tahu pasal apa. Kalau tak boleh juga sari Inna A'tayna. Tapi kalau Inna A'tayna tak boleh juga, last Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca banyak-banyak. Sebab kata Imam Al-Ghazali, hati kamu mati. Hati kamu yang tak terlorong kepada kebaikan, tak condong kepada kebaikan, tak tersorong ke arah kebajikan dan kebaktian, masa tu hati kamu dah mati. Kamu kena ingat, hati kamu dah tak boleh buat apa dah. Buat pilah CPR 4 tahun pun tak boleh buat apa dah. Minta kepada Allah hati yang bau. Semoga dengan hati yang bau tu tadi menjadi motivasi galakan terbesar untuk kamu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Al-Quran, tuan-tuan jangan tinggal. Quran memang tak tinggal, tapi dia yang tinggal Quran. Kan? Quran saya tak ingat Ustaz, tapi dia yang tinggal Quran. Quran kalau boleh sehari cubalah untuk baca. Paling tidak pun baca Qul Allah 3 kali bersamaan dengan 1 kali khatam Quran. Imam Syafi'i bulan Ramadan 2 kali khatam. Dalam satu riwayat bila mana lepas cek balik, Imam Syafi'i kebiasaan kaedah hafazan khatam Quran dia 8 jam sekali khatam. Metod yang Imam Syafi'i guna 8 jam sekali khatam. Kebiasaan kata Imam Rabi' sebelum Ramadan, Imam Syafi'i khatam sehari sekali. 30 hari bulan Syaban 30 kali khatam. Masuk bulan Ramadan, siang sekali khatam, malam sekali khatam. Kita siang ketam, malam ketam. Ketam goreng, masak cabai rampai dengan nenah, sehari malam ketam butter dan sebagainya. Itu kita ketam. Imam Syafi'i tak khatam. Macam mana kebaikan itu boleh diperolehi? Yang pertama, salah satunya minta keberkatan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Berkat segala. Rezekinya berkat, hartanya berkat, masanya berkat, usianya berkat, amalannya berkat. Bila minta berkat, maka waktu yang kita ada bulan Ramadan ni dia akan automatik panjang untuk kita. Walaupun pada logika akal matematik manusia, tak boleh. Aku baca novel I Love You Abang Bomba tu pun 2 minggu baru habis. Macam mana boleh baca Quran 6,600 ayat lebih tu, ada 6,236 ayat ni hang baca dalam masa sehari? Tak boleh. Yang tu logik akal manusia. Tetapi bila dah dapat berkat, kita semua dah beroleh keberkatan, masa yang akan ikut kita bukan kita ikut masa. Sebab kita dah ikut Allah yang menciptakan masa. Ni kena jelas kat situ. Sebab tu bila sebut kata Al-Quran, ya tuan-tuan usahalah untuk kita masuk tadarus, baca Quran dan sebagainya. Dan antara sebab kita buat solat tarawih sampai 20 rakaat adalah untuk mendengar bacaan Quran, kata ulama. Dan Quran itu sifatnya adalah Al-Quran. Qur, maksud daripada Quran tu perkataan qur. Qur bunyi. An, bunyi yang diulang-ulang tanpa henti. Al, bunyi yang khusus yang diulang-ulang tanpa henti. Buktinya Al-Quran bunyi ataupun bacaan khusus yang diulang-ulang tanpa henti. Kita tadi habis dah solat Zuhur 1:22 masuk waktu Zuhur. Habis kita Zuhur, 5 minit lepas pada kita solat Zuhur akan mula diazankan. Azan Zuhur akan mula dikumandangkan di kawasan Changlun, Sanglang macam tu. Lepas 10 minit dia dah mula masuk selatan Thailand. Lepas daripada setengah jam dia dah mula sampai ke kawasan dekat-dekat dengan Phuket, nak pi ke tengah Thailand. Kemudian dah habis 1 jam, solat Zuhur kita dah akan mula sampai di sempadan Ma Hong Son, nak masuk ke sempadan 3 buah negara, Laos dan Kemboja. Lepas daripada 2 jam perjalanan, solat Zuhur kita akan mula sampai di sekitar Bangladesh. Azan Zuhur yang kita dah buat tadi ni dia akan sampai di sana. 5 jam lagi akan sampai Zuhur di Mekah. Boleh faham?
Setiap azan tu tuan-tuan kena ingat, kita ada solat dan setiap solat ada Fatihah. Dalam setiap solat Fatihah, Fatihah tu dibacakan 24 hours. Tak berhenti. Yang berhenti baca kita, tapi Quran masih lagi dibaca. Sebab tu Al-Quran maksudnya bacaan yang dibacakan berulang-ulang tanpa henti. Mukjizat dia sampai hari ni secara mudah macam tu. Kita duk tahu dah, memang sekarang ni pun Fatihah dibacakan dan tak ada siapa boleh hentikan benda tu. Sebab tu kena ambil kesempatan untuk kita usaha rangkul segala kebaikan bulan Ramadan, sebab belum tentu lagi Ramadan esok ni milik kita. Bukan kata tahun depan, Ramadan esok ni pun belum tentu milik kita. Iftar saat ni pun belum tentu milik kita. Ada orang yang bersahur di dunia, berbukanya di aliyin Allah SWT. Sebab tu kena sentiasa minta pada Allah, moga-moga diberikan keberkatan, minta moga-moga Allah Ta'ala sampaikan kita habis sampai ke bulan Ramadan, kita dapat habiskan insya-Allah. Dan juga setiap kali yang ibadat jangan lupa baca doa Rabbana taqabbal minna. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, baca doa ni. Setiap kali kita buat amal ibadat bulan Ramadan, baca doa ni, Rabbana taqabbal minna. Doa yang dibacakan seusai solat sunat tarawih dan witir. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqasyu'ana wa ta'budana tu. Kita boleh juga baca dengan short formnya, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah apa-apa pada aku sepanjang bulan Ramadan dan 5 bulan selepas Ramadan. Ni amalan para ulama di zaman salafus salih. Lepas baca doa tu 6 bulan sepanjang Ramadan dengan 5 bulan selepas Ramadan. Masuk bulan ke-6 selepas bulan Ramadan, mereka akan mula balik baca Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan sampai bulan Syaban. So 6 bulan dalam masa Ramadan, 6 bulan baca Rabbana taqabbal minna. Lepas daripada Ramadan 6 bulan, Allahumma balighna Ramadan. Yang tu sequel yang ditunjukkan oleh para ulama di zaman salafus salih. Moga-moga takat tu dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan. Terima kasih atas jemputan daripada pihak Masjid Jami'ul Badawi. Dan kalau ada kekasaran bahasa tu kena bicara telajak kata terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak pada ujung rambut sampai ujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan dalil Nabi SAW, al-qadr khair wa syarr min Allah. Perkara baik buruk semua datang dari Allah. Pun begitu manusia ni, kata Nabi SAW, tak dapat lari pada silap dan lupa. Al-insan la yakhru min al-khata' wa nisyan. Manusia tak dapat lari pada silap dan lupa. Justru kalau ada kesalahan, kekhilafan, dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung maaf. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi. Kalau ada silap dan salah, kalau ada kebaikan mohon tolong sebar-lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fayafudhal mustaghfirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.